Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita akan buat satu tutorial yang kita panggil sebagai shear of rivets, okay, due to eccentric loading. So di dalam tutorial saya ada beberapa soalan. So untuk kes ni kita akan buat start dengan soalan nombor 3 lah kan. Sebab soalan-soalan yang memula tu adalah simple, quite mudah dan boleh dibuat oleh para pelajar lah. Cuma untuk kes ni kita nak try buat soalan yang lebih sedikit lagi supaya kita boleh faham sikit apa benda yang ditanya dalam soalan. Right, sebelum tu kita baca sikit soalan dia. A bracket in the form of a plate is fitted to a column by means of 4 rivets A, B, C and D in the same vertical line as shown in figure below. Alright, so A, B, C, D sini. A load of 100 kilonewton is applied to the bracket, which is horizontal distance of 150 mm from tip of the bracket. The load acts at an angle of 30 degrees, so this one 30 degree to the horizontal on the rivets, which are made of steel having a yield stress in the shear of 240 megapascal. Alright, the rivet ada some strength lah di situ. Take the factor safety of 1.5, determine the resultant of load on rivets A and D, right, and the minimum diameter of rivet. Okay, itu soalan dia. So biasa kita keluarkan sedikit dia punya information daripada soalan. Kalau kita tengok kat sini, so pertama kita ada this satu keyword yang pertama adalah dia cakap benda ni adalah 4 rivet, dan kita assume that this 4 rivet ni, kalau dia tak mention, kita akan assume dia sebagai 4 identical rivet lah. So maksudnya rivet A, B and C and D is identical rivet lah. So itu kalau dia tak even dia tak mention pun, basically kita boleh tahu this is the identical rivet lah. A load of 100 kN, so this is a load yang acting dekat tip of the bracket tu sendiri. Okay, so jarak dia daripada tips tu sampai ke yang ditunjukkan dalam gambar ni adalah 150 mm. Alright, and then the load at an angle of 30 degree, so load tu bukan vertically, so basically dia ada some sudut 30 darjah daripada horizontal line. Kalau kita measure dari situ berdasarkan this dotted line ni. So the rivet which are made of steel, so this rivet basically or rivet made by steel. Okay, steel. So semua rivet is steel with okay, stress in shear, stress in shear. So in shear directions. Okay, kita boleh tulis dia sebagai untuk kes ni SY yield, SYS lah yield dalam shear direction. So dia tak sama macam yield strength yang kita belajar dalam strength. Itu adalah untuk tensile punya direction. Tapi untuk shearing, jadi kalau kita buat top, testing of top macam tu, okay, so top pun sebenarnya dia ada juga strength dia. So, strength ni kita panggil sebagai SYS lah, yield stress in shear. So untuk kes ni diberi strength dia adalah 240 megapascal. Dan of course dalam design ni juga dia consider some safety factor. Untuk design ni adalah 1.5 lah. Okay, alright, so itu dia the safety factor. Okay, this one. So find ataupun determine the resultant of load on rivets A and D. So untuk kes ni dia suruh cari resultant load ataupun kita boleh panggil dia sebagai VA. Okay, so berapa VA dan juga berapa VD untuk soalan ni, dan the minimum diameter of rivet lah, sebab this is all the identical rivet. So basically untuk cari minimum diameter kita akan cari V mana yang paling maksimum lah. So antara VA atau VD, sebab kalau kita tengok B dengan C ni, sebab jarak dia dekat dengan centroid nanti, so kita tengok ni jarak dia dekat. Lepas tu kita tak consider B dengan C ni sebagai critical rivet. So dia ada dua potential untuk kes ni, sama ada pada rivet A ataupun rivet D lah yang akan critical. Okay, dan daripada situ kita akan boleh cari
berapa minimum diameter yang sepatutnya yang patut ada pada rivet. Okey, so itu adalah soalan dia. So apa yang kita akan buat mula adalah macam mana kita nak cari result ni, mesti kita kena buat step by step yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau saya saya kena alihkan so dia punya first step adalah saya perlu alihkan load D ke arah centroid. So centroid dia untuk kes ni kita masih tak berapa tahu lagi kat mana centroid mungkin kita let's say kita cari dulu centroid. So kita dah provekan sebelum ni that kalau dia adalah for identical size of rivets. So basically kita dah boleh tahu that X bar and Y bar basically dia adalah kedudukan XA untuk kes ni plus XB plus XC plus XD equals to 4 lah. Alright, so to X bar, and also for Y bar kita guna YA plus YB plus YC plus YD divided by 4. So ni valid, question ni valid hanya untuk identical size. So tapi kalau dia kalau size tu berbeza untuk semua rivet kita kena kali dengan A lah macam yang kita dah belajar dalam kelas kita sebelum ni, dalam example sebelum ni. So itu size dia. So macam mana kita nak tahu ni? So untuk cari centroid yang sepatutnya so kita kena establish dulu reference point. Let's say kita lukis sikit lukisan tu tadi. So kita ada this A, the B tadi, kita ada line tadi tu kat situ. This is a C and this is a D lah. So let's say saya ambil the reference point untuk kes ni adalah di sini. Saya kena merah sikit lah, nampak. So this is my reference. Let's say saya namakan dia sebagai X, dan ni saya punya Y lah. Dan let's say saya labelkan sikit setiap ni. So ni this is A, this is my B, C dan juga D. So saya buat koordinat. So untuk kes ni koordinat di sini adalah 00. Dan saya berilah setiap satu-satu tu adalah koordinat masing-masing. So kalau kita tengok kat sini kita ada 0.30. So ini adalah 0.30. Kita ada juga ni 0 berapa ni, 0.30 campur 60, 0.90. So 30 campur 60 jadi 90. So yang lain tu adalah sama juga, cuma value dia adalah negatif. Is 0 negatif 90. So kita nak cari kita punya centroid sekarang ni. So yang kita tak tahu lagi centroid dia kat mana So maksudnya centroid ni adalah centroid yang kita nak cari, X bar, Y bar. So since X ni pada kedudukan yang sama, kalau even kita kira pun kita akan dapat kosong lah. So let's say kalau kita try masukkan nilai X bar tadi, X bar, so kita ada semua nilai kosong tadi, XA kosong, XB kosong, XC kosong dan XD pun kosong, bagi dengan 4. So basically kita akan dapat juga kosong lah. Untuk X bar, cuma sekarang ni kita punya Y bar sekarang. Y bar kita start dengan untuk YA adalah 90mm. So 90mm. So plus speed kita 30mm. Dan kita plus negative 30mm and plus another negative 90mm. So divide by 4. So basically benda ni pun akan jadi kosong juga. So 0mm from reference. Reference point. Alright. Dan juga ni adalah 0
0 mm from reference point yang kita buat tadi tu lah, reference point. Okay, so this is our reference tadi kat sini. Alright, so basically kita dah tahu centroid. So basically centroid dia, so kita buat satu kesimpulan adalah centroid berkedudukan 0, 0 ataupun dekat bahagian reference point tadi tu. Alright, so kita dah tahu benda tu. So kita boleh alihkan beban tadi tu ke situ lah. Tapi saya lebih suka kalau saya boleh resolvekan this external unit kepada dua parts ataupun dua bahagian. So maksudnya apa yang boleh saya buat nanti, mungkin saya tukarkan kepada ni kita panggil sebagai 100 kilonewton cos 30 degree. Okay, dan juga saya pecahkan kepada these two component 100 kilonewton sin 30 degree. So saya lebih prefer kita resolvekan kepada komponen terus instead of gunakan that resultant tu ataupun that apply yang berangle tu ke arah centroid lah. So let's say kita alihkan ke kawasan tu, okay, di bahagian centroid tadi. So let's say saya lukis lagi untuk bagi nampak apa benda yang baru kita discuss tadi. Right, so this is our centroid tadi. So saya alihkan that beban tadi, okay, arah dia macam ni tadi. Okay, so 100 kilonewton, okay, cos 30 degree. Dan of course saya ada yang tadi tu lah, yang ni, okay, 100 kilonewton sin 30 degree. Okay, alright, tu dia. Dan of course kita disebabkan kita alihkan tadi, okay, sebabkan dia bukan pada line of action. Kalau kita tengok kat sini dalam gambar raya ni, ini adalah line of action dia. Okay, so kita dah offset kan, kita ada some offset di sini, E. Okay, so kita sebab tu dia ada couple dengan moment lah. Of course kita kena couple benda ni dengan moment. Okay, so kita ada moment pada arah macam ni lah. Okay, there is a moment. Okay, so kalau kita tengok tadi gambar raja tadi, so untuk case yang ni, so E ni tadi, so dia offset daripada sini ke sini. So E ni, okay, untuk case ni adalah 150 mm lah. So tulis sikit. So untuk moment, moment seperti kita tahu adalah moment adalah apply load. Apply load untuk case ni adalah vertical load, okay, kali dengan E. So P ni selalunya sudah akan salah, dia akan menggunakan 100 kN. So dia bukan 100 kN tu. So untuk case ni dia adalah 100 kN sin 30. So ini salah satu kesilapan yang selalu dibuat oleh pelajar lah. So dia tidak resolvekan kepada komponen vertical untuk case ni. So untuk case ni P ni, untuk case ni adalah 100 kilonewton sin 30 degree, ataupun kita kira sikit 100 sin 30, saya dapat 50 kilonewton lah untuk case ni. Okay, dan E tadi kita dapat tadi nilai dia tadi adalah offset daripada situ ada 150 mm. Okay, so kita kira sikit M. So M, so P tadi adalah 50 km. Saya maintainkan unit tu. Dan juga E pun saya maintainkan unit dia 150 mm. So saya dapat M adalah 50 kali 150, saya dapat 7,500 kilonewton millimeter. Okay, so M untuk kes ni adalah, saya update sikit, 7,500 okay, kilonewton millimeter. Okay, settle yang tu. Lepas tu kita continue lagi lukisan ni, sebab lukisan ni tak habis lagi. So disebabkan oleh action tu yang colour merah. So basically kita akan ada resultant, okay. So contohnya kita ada resultant untuk 100 kN sin 30 ni, okay, ataupun 50 kN ni. So basically dia ada resultant
So let's say saya offsetkan sikit resultant tu, tepi sikit lah So resultant dia, setiap ni ada resultant. So yang ni dia, okay, dan ini okay. So setiap warna biru ni, so dia ada resultant. Okay, dia adalah P, untuk kes ni P divided by N, ataupun dia adalah bukan P yang di hujung tadi tu, so basically dia adalah 5 kilonewton ni tadi, so divide dengan berapa number of N. So untuk kita ada 4 rivet, 1, 2, 3, 4, so divide by 4. So 50 divide by 4, saya dapat 5.5 kilonewton, sharing macam tu. Dan of course kalau kita tengok kat sini, kita ada juga pada arah horizontal dia 100 kN cos 30. So untuk 100 kN cos 30 pun sama juga, so sebabkan ini static, so dia mesti ada reaction lah, so itu action dia. Yang ni adalah reaction dia untuk setiap set of rivet tadi. Okay, yang ni mungkin macam tu. So dan magnitude dia, so kita boleh kira juga, so sama juga, dia adalah P divided by N, tapi P untuk kes ni, let's say saya namakan dia PY lah, supaya tak keliru. So ni adalah PY, PY lah, okay. So ni adalah untuk kes PX pula. So basically dia adalah 100 kN cos 30 tadi. Saya buat dekat bawah sikit lah, 100 kN cos 30 degree divided by N, kita ada 4 tadi. So kita dapat untuk kes yang tu 100 cos 30 bagi dengan 4, saya dapat 21.65. So ini adalah 21.65 kilo Newton. So every that so ini adalah 21.65 kilo Newton, 21.665 kilo Newton, 21.65 kilo Newton lah. Okay. So yang ni tadi semua ni adalah 12.5 kilo Newton, 12.5 kilo Newton. Ini adalah 12.5 kilo. Okay, so kita dah settle untuk dua reaction tadi, untuk case action 100 kN sin 30 dan juga 100 kN sin cos 30. Okay, so dia dah balance itu, tapi masih tak balance lagi disebabkan oleh this moment ni. Okay, so kita perlu counter balik this moment supaya dia boleh balance balik. So nak counter, idea dia kita kena ada tu lah, kena ada this arm dulu. So kita kena ada radius macam tu. Dan of course kalau nak counter balik, sebab ni ada pada arah jam, so basically ini mesti pada arah lawan jam lah. So ni kita panggil sebagai FA. Dan of course yang ni pun kita ada juga, kita ada tak nampak, saya buat sini dah, sorry. So ni adalah FB. Dan yang ni pula kita ada FC. Dan kita ada juga yang ni adalah FD. Okay, so ini kita punya free body diagram untuk di structure. Okay, FA, FB, FC dan juga FD, untuk balancekan balik this counter moment M ni lah, di dalam rivet structure ni. Okay, so since kita nak cari kedua-dua case saja pada rivet A dan D, so kita buat A dululah. Kita cari dulu rivet A dulu. So hijau lah. So rivet A. So untuk rivet A, so basically saya lukis balik untuk bagi nampak sikit macam tu. So this adalah saya punya R tadi. So this is my centroid. Okay, dan saya ada this FA tadi macam tu. Okay, yang kita tak tahu apa magnitude dia sekarang, tapi kita tahu dua jenis shear tadi, satu shear macam ni, dan satu shear yang macam ni lah. Tadi nilai dia yang ni adalah 12.5 kN. Okay.
dan nilai yang ke situ tadi 21.65 so ni adalah 21.65 km. Okay, so since semua dah resolve kepada komponen, basically kita boleh cari shear pada A. Okay, so dengan menggunakan rumus ni lah, so V A pada X. Okay, shear pada X. Tapi kita masih tak tahu lagi nilai FA ni. So kalau kita nak cari pun tadi ada isu sikit. Jadi kita cari nilai FA dulu sambil kita buat yang tu. So FA adalah MRA. Okay. So RA square plus RB square plus RC square plus RD square. Okay, so ni kita punya rumus hari tu yang kita dah belajar sebelum ni. So kalau kita masukkan ke dalam equation, sebab semua rasanya macam dah ada tapi rasa kita define sikit. Kalau kita tengok tadi setiap nilai-nilai ni untuk nilai RA tadi, so RA so basically adalah 90mm daripada centroid, so ni adalah 90mm. So betul tak kalau kita review balik, so ni centroid, so ni 30, so this is another 60, so basically adalah 90mm. So dia sama dengan nilai RD kita, jarak dia adalah 90mm, dan juga RB equals to RC tadi, jarak dia adalah 30mm. Okay, so R dah ada, M dah ada, kita boleh cari nilai FA lah. So FA untuk kes ni adalah M tadi, berapa M tadi? 7,500. Okay, so 7,500 kN per milimeter. Okay, kali dengan RA kita untuk kes ni adalah 90mm. Okay, right, so divide by 2 ni 90mm. Okay, jangan lupa square, ini selalu student lupa 30mm. Okay, square plus another 30mm square plus 90mm square. Kita kira benda ni 90 square kali 2 plus 30 square kali 2. Okay, 7,500 kali 90 bagi yang tadi. Okay, saya dapat 37.5 kilo. Okay, so that is our magnitude 37.5. So untuk FA ni 37.5 kilo meter. Okay, saya dah boleh dah kita resolvekan kepada komponen untuk cari resultant untuk case ni. Okay, so itu kita punya itu. So kita cari resultant to V pada A pada komponen X. So dia adalah saya assume arah positif pada arah kanan. Okay, summation of Fx. Okay, macam tu. So saya tengok kat sini, saya ada positif 21.665 kN. Okay, minus 37.5 kN. Okay, so berapa ni? Okay, 21.65 minus 37.5, saya dapat negatif so negatif 15.85 kN. Okay, itu adalah VAX. Okay, dan kita ada VAY. So VAY adalah pada arah atas positif. Okay, summation of FY equals to pada arah positif tadi, positif 12.5 0.5 kN. Okay, dan kita boleh cari dia punya resultant. VA basically adalah square root VA square plus X kat sini square. Okay, VA Y square. Okay, so ni kita masukkan negatif 15.85. Okay,
square plus 12.5 square. So kita akan dapat resultant ataupun shear pada arah untuk rivet A. Basically adalah 15.85 square, 15.85 square plus 12.5 square root, saya dapat 20.19. So 20.19 kilo Newton. Settle rivet A. So kita sambung pula sebab soalan nak rivet D juga. So kita cari rivet D pula. So rivet D so rivet D kalau kita perasan, so this is our centroid tadi. So ni adalah arm tadi, dan ni adalah saya punya D tadi. So ni adalah saya punya arah tadi untuk FD. Dan kita ada dua komponen tadi. Ni adalah dan macam tu tadi. So kalau kita tengok tadi gambar rajah tadi, ni kita ada 21.65 dengan 12.5. Ni adalah 12.5. Ini adalah 21.65 kilo Newton. So itu kita punya moment arm ni tadi. Alright, so FD masih unknown lagi, so kita cari dulu. So since RD equals to RA equals to 90 mm, thus FD equals to FA equals to pula. So tak perlu nak cari berapa kali. So basically kita tadi FA tadi 37.5, so 37.5. Sorry, 37.5 kilo Newton. So kita dah dapat nilai FD, sebab FD sama panjang dengan R tadi, RA. So basically nilai dia basically adalah sama, sebab dia berkadar terus saja. So FD, so kita dapat FD adalah 37.5 kilo Newton. So sama macam tadi, kita resolvekan kepada komponen yang sesuai. So kita start dengan VD pada arah X. So dia adalah saya anggap positif macam tu. Summation of Fx basically adalah positif 21.65 kilo Newton plus plus 37.5 kilo Newton. So kita boleh dapat this VDX kira 1.65 plus 37.5. Kita dapat 51 plus 51.15 kilo. Dan of course untuk yang terakhir adalah VDY. Sama juga macam tadi, positif pada arah atas. Summation of Fy so equals to kalau kita tengok sini adalah positif 12.5 kilo meter. Settle yang tu, dan kita nak cari dia punya resultant untuk VD. Untuk shear pada D adalah sama macam tadi, VDX square plus VDY square. So masukkan nilai dia 59.15 kN square plus 12.5 kN square root. So kita dapat VD kira sikit, 59.15 square plus 12.5 square root, saya dapat 16.46 16.46 kilo Newton. Alright. Cerita dah soalan yang pertama. Boleh tahan banyak dia kan. Itulah dia. Lepas tu kena biasakan buat. Kalau biasa buat, insyaAllah laju macam saya lah. Kita dah boleh buat benda ni. So kita dah settle sikit soalan yang pertama. Soalan yang melibatkan resultant shear untuk D dan juga A. So soalan nombor 2 ni nak cari pula the minimum
diameter yang diperlukan untuk rivet. So berapa D berapa D yang diperlukan. So nak cari minimum rivet yang diperlukan, kita akan gunakan rumus stress lah. Alright, dan kita tahu rumus stress hari tu. Okay, kalau kita boleh ingat lagi, rumus adalah tau basically adalah force divided by area ataupun shear divided by area. So untuk cari maksimum, so basically kita akan gunakan tau equals to Vmax, okay, divided by area yang pada kedudukan max pula bukan A maksimum, A pada kedudukan maksimum ataupun point tu Alright, so Vmax, so kita buat sedikit kesimpulan ni. Since the highest magnitude of resultant shear located at rivet D, thus rivet D is the critical rivet. Okay, alright. So berdasarkan ni, so kita boleh buat kesimpulan that so Vmax basically adalah tetap pada VD tadi. Okay, so magnitude dia adalah yang tadi tu lah 16.46 km. So this is a VD. Okay, alright. So itu VD. Okay, tapi soalan tadi dia nak cari berapa nilai berapa nilai D diameter. So itu senang saja sebab so kalau kita tahu nilai A, so kita boleh gunakan rumus circular pi over 4 D square untuk dapatkan nilai D yang sesuai dah. So hasil untuk kes ni saya dah tahu dah. So dia adalah 60.46 km. Isu sekarang adalah tau ni. So since dia ada bagi some spec tadi, kalau kita perasan tadi dia ada bagi spec untuk kes ni adalah SYS yield stress in shear adalah 240 megapascal, tetapi kita kena juga consider safety factor. Okay, so sebenarnya apa yang kita buat sebenarnya di sini, okay, kita rearrange equation ni balik. So tau tu kita replacekan dengan S, okay, S in shear, tapi allowable lah ataupun kita boleh panggil sebagai S allowable. Okay, so S allowable tu adalah basically adalah SYS shear direction tadi divided by safety factor lah. Okay, so untuk kes ni, so since dia dah bagi tadi SYS tadi adalah 240 megapascal, so divide by 1.5, so kita boleh dapat nilai di situ lah so 160 megapascal lah. Okay, so S allowable kita dah dapat dah berdasarkan this expression. Okay, so kita replacekan dengan yang ni tadi lah. So maksudnya apa yang berlaku, so S allowable basically adalah Vmax divided by area lah. So area yang kita nak dapat tadi, so dia adalah Vmax, okay, divided by S allowable. So let's say kalau kita replacekan benda ni 60.46 kali dengan 10 kuasa 3 Newton, sebab kita dah ada dah this Vmax bersama dengan VD tadi. So divide by dengan S allowable yang kita baru dapat tadi adalah 160 kali 10 kuasa 6 Pascal. So saya purposely buat unit dia adalah consistent kat situ. Okay, so 60.46 eksponen 3, so divide by 160 eksponen 6. So kita dapat kat sini adalah 300, okay, lebih kurang 378 mm square. So itu area dia. Tapi soalan dia nak cari berapa size. So size kita tahu that A adalah pi over 4 D square. So kita boleh rearrange benda ni. Dia adalah part A divided by pi square root. Okay, macam tu.
So C kita dah dapat tadi, so kita masukkan saja part E 378. Saya maintain unit millimeter square tu ni supaya saya nak dapat jawapan dalam millimeter. So saya boleh dapatkan nilai dia kat sini adalah 4 kali 378 bagi dengan pi, dan saya square rootkan benda tu, saya dapat lebih kurang 21.9 millimeter, ataupun lebih kurang ataupun kita boleh buat dia lebih kurang. So ini adalah approximately 22 millimeter. Okey, so itu dia tutorial ni. Okey, saya rasa kita dah menjawab semua soalan. Okey, pertama kita cari tadi berapa resultant share, okey, untuk debate A dengan D, dan kita tahu dah sebenarnya bukan A yang kritikal, basically adalah D yang kritikal untuk kes ni. So berdasarkan D itu kita mencari size yang sesuai, yang minimum size. So menggunakan rumus konsep of stress, yang kali merah ni, konsep of stress, dan kita boleh dapat nilai size ataupun size shank yang sesuai, iaitu adalah lebih kurang 22 mm. Okey, setakat itu saja untuk tutorial ni. Kita jumpa lagi dengan next tutorial. Okey, bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye bye.